Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita, dan kita memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita dapat mentaati perintahnya dan meninggalkan segala yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah di antara makna mereka yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah sekalian, dalam pertemuan yang lalu kita telah pun melihat beberapa ayat Al-Quranul Karim daripada suratul Baqarah yang di antara lainnya memperihal kepada kita berkenaan dengan 10 perkara yang disuruh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatinya dan memperingatkan kepada umat baginda berkenaan dengan perkara-perkara yang diberikan kepada Bani Israel daripada kelebihan-kelebihan, daripada nikmat-nikmat yang akhirnya menunjukkan kepada kita betapa keingkaran Bani Israel ini telah mengakibatkan mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilaknat, mereka ditimpa dengan pelbagai seksa. Nabi SAW disuruh supaya sampaikan ayat ini, bacakan kepada umat baginda, dan ia telah sampai kepada kita ayat-ayat tersebut supaya dengannya kita dapat mengambil pengajaran, kita dapat mengambil iktibar. Semoga kita terhindar daripada mengikuti jejak langkah Bani Israel yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cuba untuk menyambung lagi perkara yang juga berhubung kait dengan Bani Israel, yang mana dalam ayat-ayat yang bakal kita bacakan pada malam ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi telah menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala murka di atas keingkaran dan kemaksiatan yang telah diusaha dan dilakukan oleh Bani Israel ini. Bermula ayat 63 suratul Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها
wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 63 sehingga 74. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah menyatakan dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi dengan maksudnya, dan ketika kami ambil akan janji kamu dengan amal barang yang dalam Taurat, wa idh akhadna mitsaqakum, Allah Subhanahu wa taala ambil satu perjanjian dengan makna Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel. Ini satu cerita dikisahkan balik kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh wahyu yang disampaikan, bagaimana perenggan cerita ini mengisahkan satu tragedi pula. Dalam ayat yang kita bacakan tadi ini ada dua tragedi. InsyaAllah malam ni kita cuba tengok kedua-dua tragedi ini yang juga telah dilalui oleh Bani Israel. Bani Israel di satu tempat yang dikisahkan dalam ayat-ayat ini. Yakni Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel beriman dengan kitab Taurat. Beriman dengan kitab Taurat, beramal dengan kitab Taurat. Beramal dengan kitab Taurat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat atas kepala kamu itu bukit Tursina tak kala kamu bantah daripada terimanya. Yang ni diceritakan oleh para mufassir bahawa Allah Subhanahu wa taala angkat sungguh-sungguh. Bukan kata ayat ni bentuk kiasan ke ataupun ayat ni seolah-olah macam ancaman saja, tak. Bani Israel apabila dia engkar perintah, dia tak ikut apa yang diperintahkan kitab Taurat itu, Allah Taala angkat sungguh. Gunung tu angkat sungguh tak kepala dia. Sebagai satu ancaman yang sebenarnya memang nampak depan mata. Bukan macam umat sekarang ini, Allah Taala tidak tunjuk seksaan itu nampak jelas depan mata, walaupun banyak perkara yang berlaku menunjukkan kepada musibah Allah Taala marah. Tapi tak seperti mana kisah macam ni. Allah Taala angkat sungguh bukit. Hampa nak buat ke tak mau? Betapa dahsyatnya pada ketika itu. Ini kata mufassir, kita boleh rujuk dalam kitab tafsir, antaranya yang kita boleh rujuk Sayyid Hawa boleh asas, kita boleh tengok di dalam tafsir Munir Wabah Zuhaili pun ada menyebut perkara tersebut. Dan kami kata khudhu ma atainakum biquwwah, ambil oleh kamu barang yang kami datang akan kamu itu dengan kuat bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala suruh Bani Israel pegang sungguh-sungguh dengan wahyu yang disampaikan. Tak ingat lagi macam mana Nabi Musa susah payah nak dapat kitab Taurat tu. Bulan lepas kita cerita bagaimana Nabi Musa susah payah naik uzlah, tunggu berapa punya lama untuk dapat wahyu. Susah payah. Itu susah payah Nabi Musa. Begitu juga dengan susah payahnya Nabi kita nak menerima wahyu. Bagaimana kita belajar proses penurunan wahyu. Di antara cara yang paling payah yang Nabi hadapi untuk terima wahyu ialah apabila wahyu itu diturunkan beserta dengan proses penyampaian wahyu itu bunyi yang kuat. Bunyi yang kuat tu sehingga Nabi ni jadi susahlah. Dikatakan bunyi itu bunyi loceng yang kuat. Orang lain tak dengar lah. Nabi beserta dengan Jibril untuk menerima wahyu itu bunyi yang kuat disertai dalam proses penerimaan wahyu. Ini di antara perkara yang Nabi sebut susah aku nak terima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu juga dengan nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad menerima wahyu dalam keadaan susah payah. Nabi Musa susah payah panjat gunung, susah payah rabat bukit punya tinggi untuk dapat kitab Taurat. Tapi bila mana umat baginda, umat Nabi Musa ini, mereka buat lebih kurang dengan wahyu tu. Buat lebih kurang, tak ikut macam mana kita cerita dulu ni. Langgar hukum Tuhan, tak sembah apa nama ni, patung anak lembu, tak suruh pi ke
tempat lain, mereka nak pergi tempat lain, suruh tunduk, suruh zikir tak mau, tunjuk perangai yang tidak senonoh, tak elok. Ini di antara perangai yang ada pada Bani Israel yang sebahagiannya na'udzubillah diwarisi oleh umat kini. Ini satu masalah. Wadhkuru ma fihi, dan ingat oleh kamu barang yang di dalamnya dengan amal dengannya. Allah Ta'ala bagi amaran, bagi ancaman, ingat sungguh-sungguh, jangan lalai, jangan lupa ayat-ayat dalam kitab Taurat itu, beramal sungguh-sungguh. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu terpelihara kamu daripada neraka. Baik. Kisah ini Allah Ta'ala mulakan begitu. Maknanya kita baca ni satu chapter khas, satu chapter yang ayatnya mula begitu. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap bahawa yang nak dikisahkan selepas ni ialah bagaimana keingkaran Bani Israel ikut perintah Allah Ta'ala. Itu maknanya chapter dia mula macam tu. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu, kami dah perintahkan Bani Israel, dengar kata kami, ikut perintah kami. Tapi cuba tengok lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Thumma tawallaitum min ba'di dhalik. Kemudian berpaling kamu daripada taat, kemudian daripada yang demikian itu janji. Ini seolah-olah macam sinopsis yang Allah Ta'ala buat. Yang chapter ni, depa mulanya kami dah buat begitu, kami suruh depa taat sampai kami angkat bukit tak atas kepala depa. Tapi alih-alih tengok summa tawallaitum min ba'di dhalik. Lepas pada tu kamu derhaka balik. Itu perangai. Angkat gunung atas kepala tu, ya kami dengar, kami taat, kami patuh, kami insaf. Nampak bala di atas kepala dah. Nampak begitu. Merasa takut, merasa gerun, ikut balik. Tapi tak lama, dia sejuk saja. Tak? Sejuk saja patah balik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kata apa? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah kamu ni, kata Allah Ta'ala, maka jika tiada kurnia Allah atas kamu, kalau bukan kerana fadlullah, kurniaan, kelebihan yang Allah Ta'ala kurnia kepada mereka, yakni Bani Israel itu, maka kamu dan dengan apa nama ni, dan rahmatnya dengan taubat takhir, dengan taubat takhir azab. Itu apa dia fadlullah dalam ayat ini? Fadlullah dalam ayat ini membawa maksud rahmat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menerima taubat dengan mentakhirkan, dengan melengahkan azab kepada mereka. Tak apalah, jangan azab lagi, angkat saja, tak hempap atas kepala, dilewatkan, maknanya ditangguhkan dulu azab atas apa yang dibuat. Walaupun kita tahu dalam ayat yang sebelum ini kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum Bani Israel dengan dibunuh di atas kesalahan yang dibuat. Golongan yang sembah apa nama ni, patung itu dibunuh oleh orang yang tak terlibat. Kita tengok sebelum ni Allah Ta'ala murka, lalu dijatuh hukuman, bunuh pula kepada satu golongan. Baik, jadi selepas kita tengok lagi bagaimana Allah Ta'ala marah lagi kepada Bani Israel. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Inilah kisahnya. Inilah kisah yang nak dimaksudkan dalam ayat ini, bagaimana kedurhakaan yang dibuat oleh Bani Israel. Kisahnya begini. Dan demi Allah, sungguh telah kamu ketahui akan segala mereka yang melampaui had hukum daripada kamu pada mengambil ikan hari Sabtu, dan sungguh telah kami tegahkan mereka itu daripadanya, dan mereka itu ahli Ailah, tepi laut Syam zaman Nabi Daud. 70,000 3 firqah, 70,000 3 firqah. Satu firqah menahan diri dari 70,000 3 firqah. Hari kita cerita pada 3 firqah ni. Satu firqah menahan diri dari mengambil ikan, dan tegah satu firqah menahan diri sahaja, tiada tegah satu firqah ambil ikan. Baik, kisah ini ialah kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel ini dengan satu perintah, iaitu tegahan daripada pi tangkap ikan hari Sabtu. Ini satu hukum yang Allah Ta'ala keluarkan kepada mereka. Kalau mengikut Dr. Wahbah Zuhaili, bahawa sebenarnya hukum tentang hari Sabtu ini dia bermula dengan perintah Allah Ta'ala supaya Bani Israel beramal, beribadat pada hari Jumaat. Seperti mana kita
Kita hari ini ada solat Jumaat, itu adalah perintah kita kena berkumpul semuanya fardu. Orang lelaki yang uzur syar'i saja, lain pada tu fardu ain kena sembahyang Jumaat. Baik, hari Jumaat. Bani Israel asal-asalnya hari Jumaat. Kemudian depa minta kepada Nabi, minta kepada Nabi Daud, minta kepada Nabi supaya bagi keringanan, kami nak tak mau hari Jumaat. Lalu diberikan kepada mereka keringanan, tukar pergi hari Sabtu. Itu cerita dah. Tukar pergi hari Sabtu. Lalu pada hari Sabtu itu, kaum Ailah ini Allah Ta'ala uji mereka dengan ada satu tempat yang ikan banyak. Ikan tu pula tak wujud ataupun tak naik pada hari lain, pada hari Sabtu. Hari Sabtu dia naik. Allah Ta'ala uji mereka. Yang tadi hampa minta hari Sabtu, bersungguh ke tidak hampa minta hari Sabtu ni, kata hampa nak buat ibadat hari Sabtu, Allah Ta'ala uji. Yalah, bila kita janji nak buat ibadat, kita berjanji sungguh-sungguh kita nak istiqamah dalam ibadat, ujian sampai. Itu sunnahnya. Sunnah dalam buat ibadat ni perkara biasa. Pasal tu kita disuruh sabak. Di antara sabak ialah sabak dalam beribadat. Bukan saja sabak menahan diri daripada buat maksiat, sabak juga sabak daripada kita ni putus asa dalam buat ibadat. Tu dia. Nah, baik. Jadi Bani Israel diuji pada hari Sabtu, ikan tu lompat pada hari Sabtu. Allahu Akbar. Tengok hari Sabtu ni nak tangkap tak boleh. Janji dah nak buat ibadat. Tapi hari tu yang banyak ikan, hari lain tangkap tak dapat langsung. Habis lebat lagu mana ni? Duk teliuk nampak ikan duk lompat tu. Tak. Jangan orang hak yang kaki mancing ni jangan kira. Betul, orang kaki mancing tanya depa, ikan waktu bila hak paling banyak? Waktu bila? Waktu malam, waktu bila? Maghrib. Waktu maghrib tu cuba pituk tengok. Tauk bok tu tengok. Ui, masa tu dia menangkap saja. Tanya orang mancing ni betul. Tak. Tapi kalau kata kita mayang mengarik, lepas mayang hilang. Pergi ke mana tak tahu. Tengah orang nak sembahyang mengarik tu, dia punya galak tak kira. Kita tak sembahyang lagi. Dengan syarat tak sembahyang lagi. Syarat dia jangan sembahyang lagi. Ikan lompat. Tak. Sembahyang tak ada. Perangai tak elok kita dah. Tak. Perangai huduh, tak bagi sembahyang. Tak. Tu ujian lah. Ujian Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Lah pun kita tengok dengan ikan itu Allah Ta'ala uji untuk beribadat. Bani Israel terima ujian itu. Apa mereka buat? Datanglah diceritakan oleh tafsir Munir menjelaskan bahawa Iblis laknatullah alaih, syaitan, dia mai habaq ke mereka, bagi akal, dia bagi idea. Tak, sebelum kedatangan Nabi kita ni, syaitan ni dia boleh menyerupa. Dia mai dia bagi tahu ke mereka, hampa apalah yang tu pun tak erti, hampa ni ngok betul dia kata. Dia tak tahu lah gitu. Dia kata hampa buatlah macam ni, hampa buat perangkap hari Jumaat. Hari Jumaat buat perangkap siap-siap. Hari Sabtu jangan kacau, hampa buat ibadat. Hari Ahad esok pergi angkat. Hari Jumaat hampa tak siap-siap. Hari Sabtu tu dia duduk situ lah, ikan masuk apa semua biar pergi ke dia. Hari Ahad esok hampa ambil. Tu dia. Baik. Tak apa, depa pun kata ni idea bagus ni. Idea bagus. Tak apa depa buat. Tak, yang kata Iblis ni. Depa buat, depa bubuh hari Jumaat tu, depa bubuh siap-siap, tangkap siap-siap. Hari Sabtu depa tengok buat tak peduli. Hari Ahad depa pergi angkat. Memang dapat banyak. Baik, pada ketika inilah kita tengok bagaimana disebut dalam tafsiran tadi bahawa manusia pada ketika itu telah berpecah kepada 3 golongan. 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang terlibat dengan menderhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan depa tangkap juga ikan. Maknanya dia dikira sebagai derhaka juga. Walaupun dia tak turun ke laut pada hari itu, tapi dia tangkap juga hari Sabtu. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang cegah kemungkaran. Golongan yang pi tegah. Hampa ni apa nak jadi dengan hampa ni? Hampa tahu dah tak boleh, Nabi kita dah bagi tahu dah tak boleh tangkap hari ni, kita kena ibadat, konsentrate dengan ibadat, jangan duduk tangkap ikan apa semua. Tak mau. Lama kelamaan tangkapan semakin banyak. Makin banyak dan azab yang ditunggu-tunggu tak sampai. Dia kata okey je. Kan Nabi kata kalau kita langgar ni nak kena azab lah apalah, tak ada apa pun. Lama kelamaan
Daripada hari Ahad dia angkat, hari Sabtu dia pergi angkat. Tak, hari Sabtu dia pergi angkat. Maka golongan yang ketiga pula ialah golongan, ni pelik golongan ni. Golongan ketiga ialah golongan yang peleceh orang hak yang cegah kemungkaran. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ni bukan golongan yang derhaka, depa tak terlibat. Takat dia pun tak terlibat. Maknanya dia tak terlibat dengan benda salah. Tapi orang hak pi cegah kemungkaran dia hang ni apalah. Duk pi kacau, biar pi ke depa lah. Allah Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 163 164 dengan kisah yang sama. Allah Taala sebut apa dah? Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ada satu golongan kata Allah dalam ayat ini, dia mai tu golongan dia bukan pi marah kat orang buat jahat, dia pi tanya orang yang pi cegah orang kemungkaran ni. Dia kata lima ta'izuna qaumanillah. Pasal apalah yang hangpa duk pi peringat depa tu, pasal apa? Hangpa duk cegah apa depa biar pi lah. Muhlikuhum au mu'adzibuhum. Depa ni Allah Taala memang akan perjahanam depa ya. Depa ni confirm depa ni akan musnah. Dan depa ni confirm Allah Taala akan azab depa. Yang hangpa duk sibuk-sibuk duk pi ambil tahu urusan depa buat apa? Dia pi marah orang cegah kemungkaran tu. Ni pelik hit golongan ni. Patutnya kita ni orang mencegah kemungkaran, kita kena pi sokong. Ini tak, dia tak sokong. Dia pi pelekeh pula dah. Hang buat kerja sia-sia dia kata. Hang buat kerja tak ada untung. Pasal depa ni kita memang lingkup lah. Terus dia kata apa? Memang jahanam apa buat ni. Maka golongan yang pertama tadi, golongan yang kedua yang mencegah kemungkaran, dia jawab. Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Benarnya kami buat kerja ni bukan kerana kami nak depa jadi lagu mana, kami tak peduli, biar pergi ke depa lah. Tapi dia kata apa? Ma'ziratan ila rabbikum. Tapi yang kami nak ni ma'zirah, kelepasan diri daripada Tuhan kamu. Tuhan kamu tu Tuhan depa jugalah. Mana Tuhan kita, Allah Taala. Kita buat ni supaya dengan itu kita tak dipersalahkan di depan Allah Taala nanti. Kita habaq ke depa, walaupun kita tahu kita tak akan boleh mencegah kemungkaran kesemuanya. Dan kita pun tahu yang kita sebut ni orang boleh lawan kita senang-senang. Kita golongan minoriti yang tangkap ikan lagi ramai daripada hak tak tangkap. Kita dah tahu dah kita cegah tu tak ke mana. Tapi kami yang harap kami apa? Ma'ziratan ila rabbikum. Ini konsep dakwah. Konsep dakwah ialah bukan untuk memberi keputusan di atas orang yang didakwah. Itu bukan soalnya. Bukan kerja kita menentukan apa nak jadi kepada manusia. Tapi kerja kita adalah menjalankan kerja untuk menyeru manusia. Dia nak terima, dia tak terima, dia nak jadi baik, dia tak jadi baik, itu dia punya pasal. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wala'allahum yattaqun. Walaupun begitu, kami pun memanglah, walaupun begitu bukanlah kami tak mau depa jadi baik. Kami nak juga supaya depa ni bertakwa. Memang itu pun terkandung di dalam kami punya visi dalam kami berdakwah ni, ada juga. Tapi bukan yang tu yang utama. Yang utamanya ma'ziratan ila rabbikum. Itu adalah konsep dia di dalam berdakwah. Maknanya mardatilah nombor satu. Nak supaya Allah Ta'ala perkenan kita buat kerja ni, dia suruh, dia nak bagi untung ke, dia nak bagi rugi, itu kerja dia. Ni itu konsep dia di dalam melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum." Rawah Muslim. Dalam hadis ini Nabi kata apa? Kalaulah ada satu orang laki-laki ni, dia kerja apa? Meratus ke mana? Habis lah, tak boleh buat apa. Depa ni memang lingkup lah, tak boleh buat apa budak-budak ni. Budak-budak ni kita buat apa pun memang takkan jadi punya lah. Jadi dia kerja mencemuh aja. Kerja buat tak? Kerja tak buat pun. Tak ada ketiak apa pun. Tapi kira duk kutuk je. Kutuk sana, kutuk sini, sebak sana, sebak. Kerja dia buat apa? Tak buat apa. Tak buat apa. Ada tak dia pergi cegah? Tak pun. Tak. Ada dia hantar surat tulis dalam blog ke apa, kau suruh orang, tak ada buat apa pun. Tapi dia ni jenis mulut tu, cakap aja. Ini satu passion. Orang lah ni orang panggil apa? Orang panggil apa nama ni, orang yang tulis dalam kerja dia
cyber trooper saja. Dia tulis saja. Tapi kerja buat tak? Kerja tak buat apa pun. Dia kutuk sana, dia kutuk sini, cercah sana, cercah sini, tapi kerja tak buat apa. Nabi kata fahuwa ahlakuhum. Orang macam ni lah yang lebih lagi binasa berbanding orang lain yang dia nampak dah kebinasaan tu, tapi dia ni lebih teruk lagi pasal dia tak buat apa. Ni golongan hak ketiga tadi ni. Depa tu sebenarnya lebih teruk daripada orang hak pitakat ikan. Yang pitakat ikan tu dah tahu dah masalah. Hak depa ni pergi cegah orang, cegah kemungkaran. Ni ada satu pattern dalam masyarakat manusia ni. Dia bila orang buat hampa buat apa tak payahlah, kita kali buat apa pun, kita buat apa pun, kita ni macam nyalak bukit aja kan, boleh buat apa, kita tak tahu buat apa, sibuk apa, kita duduk di rumah kita sudah, kita duduk peduli lah, biar pi lah, kita buat apa lagu tu juga, depa berkuasa, kita kada kuasa apa. Ni pattern orang lagu ni. Dia bukan marah kat orang buat jahat, dia marah kat orang yang cegah orang buat jahat tu. Ni passion hak lagu ni. Tak. Jadi kita tengok baliklah dalam diri kita ni, kita duduk di bahagian hak mana. Kita duduk bahagian orang yang sama-sama, walaupun kita kata kita tidak mampu untuk sama macam orang lain. Tapi Nabi kata apa? Bila kita cegah kemungkaran ni, antara yang paling rendah apa dia? Kita tidak setuju dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Cukuplah dengan kita merasakan kebersamaan kita dengan orang yang mencegah kemungkaran. Kita nak pi, kita mungkin tak berdaya, tak larat, tak sihat, tak ada kenderaan ke apa ke. Mungkin kita pun tak reti nak cakap, tak reti nak ceramah, tak reti nak apa, tak boleh. Cukuplah dengan kita merasakanlah hati kita bersama dengan golongan yang nak kepada ma'ruf, nak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ni sepatutnya begitulah keadaan manusia. Baik. Lalu apa berlaku kepada mereka setelah mana mereka tetap istiqamah dengan tangkap ikan tu, sampai akhirnya diceritakan bagaimana bila dah begitu manusia terbahagi kepada 3, lalu dibina tembok-tembok. Puak tu, kampung mereka tu, mereka buat dinding-dinding. Hak puak, hak tangkap ikan duduk setempat, kita hak yang mencegah kemungkaran duduk satu partition. Hak partition yang ketiga, orang hak tak mau dua-dua ni, mereka ni golongan duduk atas pagang. Belah nu pun tidak, belah ni pun tidak, mereka duduk satu bahagian lagi. Ada 3 partition. Lalu ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami kata bagi mereka itu yang ambil ikan, jadi kamu kera berupa keji sekalian. Maka jadi kera mereka itu dan mati mereka itu kemudian daripada 3 hari dan lepas 2 firqah yang tiada mengambil ikan. Baik, apa berlaku? Ceritakan bagaimana sampai ketikanya orang yang duk tangkap ikan ini Allah Ta'ala sumpah mereka jadi qiradah. Qiradah tu apa? Kera. Allah Ta'ala sumpah mereka jadi kera. Dan dikatakan dalam Tafsir Munir, kera ini mewakili orang yang muda di kalangan orang yang ambil ikan. Adapun orang yang tua di kalangan mereka yang ambil ikan itu disumpah Allah Ta'ala menjadi khanazir. Khanazir tu jamak pada khinzir. Allah Ta'ala sumpah hak tua-tua tu jadi khinzir terus. Wal'iyazubillah. Mereka pergi satu ketika, mereka pergi tengok hak golongan hak yang cegah mungkar. Mereka pergi tengok, buka-buka partition, mereka buka tengok, awak kera dengan khinzir yang ada ni, pergi mana habis orang? Tak ada orang, tinggal khinzir dengan qiradah. Beruk. Mereka pun cuba untuk kenal pasti beruk-beruk ni. Kok-kok lah mereka ni orang memang dikenal pasti. Bila mana ditanya kepada mereka, beruk dan dengan khinzir ini memberi isyarat. Tidakkah dulu kami dah, sajalah tanya, tidakkah dulu kami dah peringat kepada hampa jangan tangkap ikan ini? Mereka mengangguk, menggeling dan sebagainya, menunjukkan reaksi bahawa mereka itu sebenarnya dah disumpah Allah menjadi beruk dan juga khinzir. Masya Allah, subhanallah. Ini sejarah bagaimana Allah Ta'ala menukar, dia tukar fizikal manusia menjadi haiwan dengan sebab kemurkaan Allah Ta'ala di atas keingkaran yang telah dilakukan oleh golongan ini.
faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan dia teladan bagi orang semasanya dan orang yang kemudiannya, dan pengajaran bagi sekalian orang yang muttaqin, yang takut akan Allah. Ditentu mereka itu dengan sebut kerana mereka itu yang ambil manfaat dengan teladan, yang jadi itu bersalahan orang lainnya tiada ambil fikir dan runding atas yang jadi pada kawannya. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita, cerita bagaimana kisah ini supaya ambil pengajaran. Orang waktu tu pun kena ambil pengajaran, orang kemudian pun kena ambil pengajaran. Jangan tiru macam perangai mereka. Nah, jangan tiru perangai mereka. Allah Ta'ala dah buat mai dah tanda-tanda kebesaran dia. Nah, Allah Ta'ala tunjuk dah dengan tsunami-nya, dengan banjirnya, dengan macam-macam lagi daripada perkara yang menggerun dan menakutkan kita di atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua sebagai satu iktibar, pengiktibaran kepada orang supaya beringat, kena insaf. Jangan terus buat benda-benda yang Allah Ta'ala marah ni. Kena beringatlah. Tak. Jadi kalau tiru macam perangai golongan ini, terus buat kemungkaran, terus pecah amanah, terus amalkan rasuah, teruskan amal benda-benda yang Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala boleh hukum dengan hukuman yang kita tidak boleh sangka. Kita tak tahu apa akan berlaku. Golongan yang masih nak juga dengan kemurkaan Allah Ta'ala, nak lagi dengan kemaksiatan, mau lagi tu, walaupun nampak dah benda-benda yang ditunjukkan di hadapan mata, tapi terus buat juga. Dan golongan yang dua golongan tadi ni terselamat daripada dikenakan hukuman itu, tapi ambil pengajaran. Dan begitulah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam surah yang lain. Dalam suratul Isra Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu-satu kaum melainkan setelah mana kami hantar utusan kami. Bila dah sampai kepada orang itu ingatan, dah ada orang bagi ingatan, dah ada orang bagi pesanan, ancaman dan sebagainya, tapi tak mau dengar, ingat. Masa tu azab boleh sampai. Selagi mana tak ada orang bagi peringatan, kena begini, maka pada ketika itu Allah Ta'ala tidak mengazab umat itu. Kerana kalau diazab, dikira sebagai Allah Ta'ala tidak adil kepada mereka. Maka datanglah orang yang memberi ingatan. Tuan ingat bagaimana dulu berlaku di Sabah. Sabah dulu ni ribut apa orang panggil gerik ke apa. Yang dia masuk dalam kampung tu, masuk dalam keadaan pelik. Tengok dalam peta tu dia masuk tu, cara masuk tu dia pusing pukul dalam kampung, keluar balik jalan yang sama, taufan tu. Dia masuk tu macam orang suruh dia masuk tak kena hak lain-lain yang tak ada kena mengena tu, tak kena. Dia pusing masuk, dia cari kampung tu saja. Pusing cari kampung tu, kemudian dia keluar balik jalan yang dia masuk. Habis kampung tu. Kampung lain sebelah-sebelah tak ada kena mengena, tak ada masalah apa. Dan lebih menarik lagi, dalam kampung tu ada satu rumah yang duduk tengah-tengah kampung tu tak kena apa. Kawan saya kebetulan duduk di Sabah, dia cerita sebelum berlaku tu peristiwa yang amat menjelekkan kita, orang yang mempermain-mainkan hukum Tuhan, bagi minum araknya berpoya-poyanya, kemudian bagi binatang pula minum arak sampai mabuk, kemudian buat perkara-perkara yang pelik-pelik. Dan ada satu orang yang mai bagi peringatan, mai minta tolong insaf, tolong jangan buat kerja-kerja macam ni. Dan dia pun balik rumah. Lepas dia balik rumah, datanglah taufan itu, hancur tempat itu. Rumah kawan hak bagi peringatan tadi ni selamat, tak ada apa. Itu. Jadi peringatan kepada kita juga bahawa kita kena jadi golongan yang sama-sama mencegah kemungkaran. Berusaha sama-sama kita nak berlomba-lomba untuk cegah kemungkaran. Di samping kita nak kepada kebaikan di dunia,
kita lebih lagi nak kepada kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita tengok kisah yang kedua pada malam ini, iaitu kisah yang masyhur, yang kita semua sedia maklum, yang telah mengakibatkan surah ini diberikan nama surah Baqarah. Kisah Baqarah, lembu. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika berkata Nabi Musa bagi kaumnya, dan sungguh telah dibunuh bagi mereka itu satu orang nama Amil, tiada diketahui yang membunuhnya, dan minta mereka itu akan Nabi Musa bahawa minta doa akan Allah, nyatakan orang yang membunuh bagi mereka itu. Maka mendoa Nabi Musa, maka kata ia, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh akan kamu bahawa kamu sembelih seekor lembu. Qalu atattakhidhuna huzwa, kata mereka itu, adakah engkau ambil kami perbuat olok-olok sekira-kira engkau jawab pertanyaan kami dengan demikian itu? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa, aku minta berlindung dengan Allah bahawa jadi aku daripada jumlah segala orang yang jahil, yang mengolok-olok orang yang tak kala diketahui mereka itu bahawasanya jawab itu hak sebenar. Dia minta Nabi Musa, tolong tunjuk kat kami siapa bunuh budak ni. Nabi Musa bagi idea dia, kita kena sembelih lembu. Apa jawapan ni tak tally dengan soalan? Kami tanya lain ni, hang jawab lain, pasal apa? Dia marah dia. Ni perangai setengah orang. Nabi bagi peringatan, bagi jawapan, sembelih lembu. Apa kena mengena dengan lembu? Nampak? Perangai dia apa? Perangai, dan perangai sebahagian manusia zaman lah. Tak? Apa kena mengena dengan lembu, dia kata? Tak? Kita nak mencegah kemungkaran yang ada di negara kita dengan macam-macam masalah ni. Baik, kita kata kita laksanakan undang-undang Allah Ta'ala. Apa kena mengena undang-undang Allah Ta'ala dengan masalah dunia lah ni? Tak ada kena mengena, dia kata. Nampak? Kita kata kita buatlah dulu. Tak, dia kata tak ada kena mengena. Nampak? Ini pattern lebih kurang serupa. Nak sembelih lembu pasal apa? Kita nak tahu jawapan siapa bunuh, tu saja. Nampak? Sedangkan depa tak dengar kata, depa tak tahu cerita sebenarnya. Baik, apa berlaku? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, kata mereka itu, doakan olehmu bagi kami kepada Tuhan engkau supaya menyata ia bagi kami apa ia lembu umurnya. Baik, jadi tuan dia bermula dengan satu persoalan. Dia mula tanya apa? Umur dulu. Ingat, dia tanya pertama, umur lembu tu berapa? Tak apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Kata Nabi Musa bahawa Allah Ta'ala firman ia bahawa lembu itu seekor lembu, tiada besar dan tiada kecil, pertengahan antara yang demikian itu. Nampak? Maka Nabi pun kata ke mereka, lembu tu tak tua sangat, tak muda sangat. Tak? Baik, soalan yang kedua, fafa'alu ma tu'marun, maka perbuat oleh kamu akan barang yang disuruh akan kamu daripada sembelih. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, kata mereka itu, doa olehmu bagi kami kepada Tuhan engkau supaya menyata ia bagi kami apa warnanya. Soalan kedua. Hak tadi dia bertanya umur, Nabi kata tak tua sangat, tak muda sangat, maknanya sedang-sedang lah. Kemudian Nabi kata carilah. Tak cari lagi. Tanya soalan kedua, warna apa pula? Warna apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kata Nabi Musa bahwasanya Allah Ta'ala firman ia bahwasanya lembu itu seekor lembu yang kuning, yang sangat kuning warnanya, menyuka akan segala orang yang memandang kepadanya kerana eloknya. Sudah. Tak tadi lembu tu kena sedang-sedang, tak tua tak muda. Kemudian yang kedua pula hangpa tanya warna. Baik, warna dia warna kuning. Warna dia warna kuning, kuning cantik. Kuning mesti cantik, orang tengok kenal. Cari tu. Tak apalah. Tanya soalan yang seterusnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kata mereka itu, doa oleh kamu bagi kami. Doa olehmu bagi kami kepada Tuhan engkau supaya menyata ia bagi kami apa ia. Adakah yang beri makan sahaja atau yang buat kerja? Innal baqara tashabaha alaina, bahawa lembu itu jadi tasyabuh, kesamaran atas kami kerana banyaknya, maka kami tiada dapat hidayah pada maksud. Maknanya banyak lembu-lembu tu, dia kata. Lembu kuning banyak,
Lembu sedang-sedang pun banyak juga. Bagilah khusus sikit lagi, bagi ciri yang sikit lagi yang kami nak cari. Wa inna insyaallah lamuhtadun, dan bahawasa kami insyaallah taala dapat hidayah sekalian kepadanya. Arti boleh dapat lembu itu. Pada hadis, jika tiada istisna mereka itu, nescaya tiada nyata lembu bagi mereka itu akhir selama-lama. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalul tuthirul arda wa la tasqil har. Berkata Nabi Musa bahawasanya Allah Taala firman, bahawasanya lembu itu seekor lembu yang tiada kehinaan dengan menenggala, tak buat kerja bumi, dan tiada menuang air tanaman. Maknanya lembu ni lembu yang orang tak buat kerja dia bukan turun ke sawah, tak buat untuk tenggala. Musallamatul la syiyata fiha, yang selamat tiada tampung padanya. Kuih payahlah. Qalul ana ji'ta bil haqq, kata mereka itu, sekarang ini telah engkau bawa datang dengan yang sebenar. Maka cari mereka itu akan dia, maka dapat mereka itu akan dia pada seorang muda yang banyak berbuat baik dengan ibunya, maka beli mereka itu akan dia dengan harga penuh kulitnya emas. Ini cerita yang kedua. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun, maka sembelih mereka itu akan dia, dan tiada hampir mereka itu perbuat mereka itu kerana mahalnya. Dan pada hadis, jika menyembelih mereka itu mana-mana lembu yang ada, nescaya memadai akan mereka itu. Dan tetapi tasydid memayah mereka itu atas diri mereka itu, maka tasydid memayah Allah atas mereka itu. Baik. Jadi kisah ini kisah yang kita biasa dengar, bagaimana Bani Israel diperintah Allah Ta'ala menyelesaikan satu kes pembunuhan. Nabi Musa suruh cari lembu, sembelih lembu. Dia bertanya soalan banyak. Baik, daripada persoalan ni kita ambil pengajaran, iaitu suka banyak tanya, dan suka banyak tanya tanpa buat amal. Dan bila kita tengok persoalan-persoalan yang ditanya ini, kita dapat menyelami ayat Al-Quran bahawa pertanyaan ini sebenarnya istihza, olok-olok. Dia buat main-main dengan Nabi. Mula kan dia nak siapa pembunuh, Nabi kata sembelih lembu, dia pergelak. Berkata Nabi buat lawak. Lepas tu dia buat olok-olok. Dia tanya lembu tu umur berapa, buat olok-olok. Dah habang umur Nabi serius, Nabi habang betul sebab wahyu. Tanya pula, lembu tu warna apa? Kan kesoalan tu macam orang buat lawak bodoh, macam orang buat olok-olok. Lepas tu pula tanya pula, lembu ni dia jenis buat kerja ke, jenis duduk saja ke? Tanya duk pemain ke Nabi. Tak apa, bila tanya itulah, bila tanya jadi kuih payah, semakin payah. Sebab nak kriteria lembu tu ikut seperti mana yang disebut. Dan kata mufassir hadis pun ada menyebut bahawa mereka ni kalau kata mereka tak tanya banyak, habang kata pergi sembelih je, tak usah banyak tanya, tangkap lembu, sembelih, sudah selesai. Kata mufassir, jikalau mereka buat begitu, selesai cerita tu. Tapi inilah perangai manusia. Bila diperintahkan banyak tanya. Dan ini juga yang kita tengok bagaimana perbezaan di antara umat ini, umat Nabi Musa ini, dengan umat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi pernah berlaku. Orang tanya Nabi, dengan soalan yang pelik-pelik. Tanya Nabi, pak aku nama apa? Boleh tanya soalan begitu. Dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, masmu abi? Nak kata pelik soalan tu, siapakah nama bapa aku? Boleh ke kita nak kenal semua orang nama pak dia siapa? Larat kita nak kenal? Tak. Tapi itulah yang kata Nabi ni, dia layan orang tanya dia. Maka Nabi pun habang, pak dia nama apa? Aina abi? Pak dia mati, dia tanya, pak aku duduk di mana? Pak aku duduk syurga neraka. Dia tanya soalan begini, soalan olok-olok, soalan nak buat main-main. Nabi berubah muka dengan soalan-soalan yang orang buat olok-olok tu, merah muka Nabi. Nabi marah dan Nabi bersebut finnar, ambil hang, pak hang duduklah neraka. Nabi sebut begitu, menunjukkan kepada Nabi marah. Bukan nak habang kata Nabi bersungguh-sungguh kata memang pak dia neraka, itu soal neraka syurga neraka ni hak Allah Ta'ala. Tapi bila tanya soalan begitu, Nabi marah. Maka sahabat boleh tengok keadaan begitu, sahabat-sahabat yang utama dengar Nabi kata begitu, nengok Nabi pun dah lain macam. Dia pun sebut radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dia pun sebut, dah orang pun ikut, baru selesai. Radina billahi rabba, kami redha Allah Ta'ala Tuhan kami.
bil islami dina, dan kami redha juga Islam agama kami, bin nabi Muhammadin SAW nabiyyan wa rasulah, dan kami redha Nabi Muhammad itu sebagai nabi kami. Makna nak abang apa? Sudah tersudut tanya soalan pelik-pelik begitu. Tak. Baru ni tuan saya pun dapat satu soalan yang saya pun tercengang juga satu soalan ni. Kita baca mengaji tu ada kaitan dengan malaikat. Cerita bab malaikat, habis kuliah apa semua dia main tanya, Ustaz, saya nak tanya, malaikat ni lagu mana? Pelik soalan Pak Long ni. Tak lagu mana? Lagu mana? Tak malaikat tu lagu mana dia kata? Ialah malaikat tu makhluk Allah Ta'ala. Kita wajib beriman ada malaikat dan dia ada tugas-tugas dia. Takkah tu Ustaz tak tahu, Ustaz mengajak rata-rata, takkan malaikat pun tak tahu? Satu macamnya soalan ni. Pasal apa? Duduk tak duduk kita tanya soalan lagu ni. Dia kata malaikat tu dia dah lagu mana? Kita katalah kalau ikut dalam hadis memang pernah Nabi sebut malaikat tu ada sayap. Yalah sayap tu sayap lagu mana? Dia ni putih waya ke apa? Tanya soalan tu tak layan lah. Kita pun renyah-renyah pi gitu. Layan sakit jiwa. Tak layan sakit jiwa. Dia kadang-kadang orang suka tanya soalan-soalan yang begitu. Baik. Jadi macam mana cara sebenarnya dalam bertanya? Kita boleh bertanya, persoalan yang ditanya adakah dia boleh meningkatkan keimanan? Adakah dia mempunyai kaitan dengan apa yang kita belajar dan benda itu perlu untuk kita amalkan dan mempunyai kaitan dengan meningkatkan keimanan? Maka kita pun tanya. Dengan penuh beradab kita tanya kepada orang yang ada yang kita yakin dia boleh bagi jawapan dengan baik kepada kita pun tanya. Maka moga-moga kita mendapat petunjuk di atas soalan kita tanya, orang bagi jawapan, kita boleh beramal dengan apa yang disampaikan kepada kita. Itulah di antaranya. Ada adab untuk kita bertanya. Ini dia bertanya soalan ni, dia buat olok-olok, buat main-main kepada Nabi. Awal kisah ini, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ketika kamu bunuh satu orang maka bertolak-tolak kamu padanya. Kata ulama adalah pada Nabi Bani Israel seorang lelaki ghani, kaya, namanya Amil, dan baginya anak bapa penakan, fakir, tiada waris lainnya. Jadi ini kisah bagaimana orang tu kena bunuh, kemudian nak cari si pembunuh. Dia ada reta tu nak bagi dekat dia punya waris dia. Waris dia, salah seorang waris dia tu ada 2 orang. Maka nak cari siapa pembunuh supaya dapat ditentukan pembunuh sebelum dibahagikan harta. Maka dipendekkan cerita, setelah mana disembelih lembu itu, kemudian digunakan sebahagian daripada anggota lembu, kata sebahagian mufassir menggunakan tulang, sebahagian yang kata menggunakan daging, tak apalah, tapi menggunakan sebahagian daripada anggota lembu tu dipukul di atas kubur orang mati, kemudian bangun balik orang yang mati. Orang mati tu bangun, kemudian dia pun bagi tahu siapakah yang membunuh dia. Dia bagi tahu. Ini di antara salah satu perkara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi-Nabi, iaitu menghidupkan orang mati. Begitu juga di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam, sama juga mukjizat Nabi Isa di antaranya ialah menghidupkan orang mati. Tetapi menghidupkan orang mati bagi Nabi Isa ni bukan dia boleh hidup terus. Hidup untuk seketika, untuk menjelaskan sesuatu saja. Menjelaskan sesuatu. Pernah kalau kita baca dalam hadis-hadis, kita akan jumpa bagaimana diceritakan Nabi Isa menghidupkan salah seorang daripada anak Nabi Adam. Salah seorang daripada anak Nabi Adam, hak yang bertelingkah. Ada pula yang mengatakan dia menghidupkan Sam bin Nuh. Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh, dihidupkan dia seketika. Tengok macam mana keadaan dia. Pukul Nabi Isa buat satu perkara yang boleh menghidupkan orang mati. Hidup dia, kemudian tanya dia, kenapa keadaan dia begini-begini, mati balik. Itu Nabi Isa. Mukjizat yang Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi. Memanglah dia pelik daripada kebiasaan, khariqul lil 'adah. Itu kelebihan. Dan ulama menjelaskan bahawa kelebihan Nabi Muhammad melebihi daripada apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain ini. Sebab Nabi tidak menghidupkan orang mati, tidak menghidupkan yang mati, tetapi tumbuhan yang mati hidup dengan sebab Nabi SAW. Tumbuhan yang mati itu bergerak hidup, bukan orang. Tumbuhan hidup, bangkit
tumbuhan boleh bergerak, mai bagi salam ke Nabi pula, bersaksi bahawa dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, dia adalah utusan Allah. Patah balik, duduk balik tempat dia, pokok pun boleh hidup. Sampai dahsyat setara itu Allah Ta'ala kurnia. Nabi tak minta pun dia hidup, Nabi tak suruh pun, tunggu itu teriak, Nabi tak suruh, tapi dia sendiri teriak dengan sebab kasihnya kepada Nabi, dia sendiri hidup. Dahsyat tu yang kata kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita. Dan Nabi kita menghidupkan jiwa-jiwa. Maknanya dia bukan menghidupkan jiwa yang mati seperti mana orang mati hidup balik, tetapi dia menghidupkan jiwa yang mati. Roh yang dah mati boleh dihidup balik. Ini mukjizat maknawi. Nah, dia boleh menghidupkan orang yang hatinya sudah kelam, sudah mati, tak terima kebenaran apa semua. Nabi hidupkan balik hati dia, nampak mana betul mana yang salah. Daripada orang yang begitu punya jahat, boleh hatinya hidup jadi orang yang cukup baik. Nah, kita boleh dengan kita mempelajari, kita belajar tentang Al-Quran, kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita tengok hadis-hadis Nabi, kita tengok sirah Nabi, hati kita jadi hidup. Kita rasa begitu dekat sangat Nabi dengan kita. Kita baca cerita-cerita Nabi, cerita-cerita sahabat ni, berasa sahabat-sahabat tu macam ada keliling-keliling kita. Hati kita rasa segar dengan maklumat agama yang ada dalam sejarah. Ayat ni yang kata kelebihan yang Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan bermula, Allah itu Tuhan yang mengeluar barang yang ada kamu sembunyi. Allah Ta'ala bagi tahu, dia menghidupkan orang mati itu. Orang mati itu bagi tahu siapa yang bunuh dia, lalu reta diberikan kepada orang yang tidak bunuh. Anak menakan dia hak bunuh dia tu tak dapat apa pasal dia bunuh, dan diserahkan reta dia kepada seorang lagi, anak menakan dia yang tak bunuh dia. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka kami kata pukul oleh kamu akan dia mayat itu dengan setengahnya lembu, maka dipukul dengan lidahnya, ni kata lidah, atau hujung ekornya, maka hidup ia, dan kata ia, telah bunuh akan daku fulan dan dua anak bapa menakan, dan mati ia ketika itu jua, maka haram kedua itu akan pusaka mayat dan dibunuh kedua itu. Firman Allah Ta'ala, kadzalika yuhyillahul mauta, seperti yang demikian itulah menghidup Allah hari kiamat akan sekalian orang yang mati. Tunjuk hak tu pun tunjuk kebenaran bahawa Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang yang mati hari kiamat nanti. Wa yurikum ayatihi, dan memperlihat ia akan kamu segala dalil kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu itu berakal, maka kamu ketahui Tuhan yang kuasa menghidup satu nyawa itu, kuasa menghidup nyawa yang banyak-banyak, maka kamu beriman dengan Tuhan Esa. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, kemudian keras segala hati kamu hai segala Yahudi. Jadi lagu tu balik berlaku kisah ni sampai kata hidupkan orang mati. Hidupkan orang mati, bersaksi siapa bunuh dia, kemudian reta tu bagi kepada orang yang tak bunuh dia. Orang yang bunuh tak dapat apa, dua orang hak pakat bunuh dia tak dapat apa, nak menakan dia ni. Kemudian Nabi kata, Allah Ta'ala kata depa ni patah balik. Degilnya Yahudi ni, dia jadi begitu balik, hatinya kerah balik daripada terima yang sebenar. Kemudian daripada demikian itu, fahyakal hijarati aw asyaddu qaswah, maka ia seperti batu atau terlebih kerah daripadanya lagi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, dan bahawa setengah daripada batu itu sungguh memancar daripadanya oleh beberapa air sungai, seperti batu yang Nabi Musa pukul ketika minta hujan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan bahawa setengah daripadanya batu itu sungguh pecah ia, maka keluar daripadanya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan bahawa setengahnya daripadanya batu sungguh jatuh ia daripada atas ke bawah, daripada kerana takut akan Allah, seperti bukit yang Allah Ta'ala tajalli bagi Nabi Musa. Dan hati kamu itu tiada memberi bekah, dan tiada lembut, dan tiada khusyuk bagi suruh Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tiada Allah Ta'ala itu dengan lalai daripada barang yang kamu kerjakan. Baik, dalam ayat yang terakhir ini Allah Ta'ala bagi tahu bagaimana hati manusia. Hati manusia ini dia boleh kerah, lebih kerah daripada batu. Kalau kerahnya hati manusia dengan makna tidak boleh terima petunjuk, tidak boleh terima hidayah Allah Ta'ala, tak boleh masuk. Hatinya kelam, hatinya kerah, tidak boleh tunduk kepada kebenaran. Keangkuhan, keegoan yang ada ini, walaupun kebenaran tu kebenaran wahyu,
Dia tak pakai. Dia tak pakai. Kerah hanya hati manusia. Lebih kerah daripada batu. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu batu pun dia akan lembut dengan air yang menitik di atas dia. Sikit-sikit batu tu akan lekuk dengan air yang menitik. Tapi hati manusia, kalau dia kerah, lebih kerah daripada tu. Dia tak boleh masuk. Nah, siapa yang jadi kerah? Siapa kerah? Takabur. Kerana keangkuhan dia, takabur dia. Hati dalam makin lama makin kerah, makin kerah, makin kerah. Dan dia sentiasa membina satu tembok supaya hati dia tidak pecah dengan sebab teguran, dengan sebab pengajaran orang bagi ke dia tak mau. Ni perangai setengah manusia. Dia bagi hati dia jadi kerah. Nah, sebab itulah kita kadang-kadang kita minta supaya orang yang hatinya kerah ni, Allahumma layyin qalbahu. Tak boleh minta doa, ya Allah, Allahumma layyin qalbahu. Ya Allah, lembutkan hati orang itu. Kama layyanta li Daud al-hadid. Seperti mana engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud. Hati manusia ni kita minta doa sebab Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa untuk melembutkan hati manusia ni, bukan kerja manusia. Allah Ta'ala boleh lembutkan hati manusia. Lepas tu kita minta, ya Allah, Allahumma layyin qalbahu. Kalau orang perempuan, Allahumma layyin qalbaha. Ya Allah, lembutkan hati dia. Siapa dia tu? Ikutlah. Isteri ke, anak-anak ke, siapa ke, bagi dia lembut hati elok. Bukan lembut hati ikut cakap kita, tunduk kita, bukan. Ayat ni, doa ni bukan doa pengasih. Jangan silap faham. Nah, Allahumma layyin qalbahu, ya Allah, lembutkan hatinya kama layyanta li Daud al-hadid. Seperti mana engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud. Minta doa, ya Allah, kerahnya hati dia. Nak ajak tak boleh, tegur tak mau dengar, kata apa pun melawan. Ya Allah, engkau lah berkuasa melembutkan hati dia. Seperti mana engkau berkuasa melembutkan besi dengan perantaraan Nabi Allah Daud alaihissalam. Boleh lembutkan dengan tangan dia, boleh melembutkan besi, boleh buat baju besi dan sebagainya. Kita minta begitulah juga engkau maha berkuasa melembutkan hati-hati manusia. Hati-hati yang kerah ni, engkau berkuasa melembutkan hati-hati itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa walaupun kerah setara mana pun batu itu, dia akan lembut dan dia akan lekuk, dia akan pecah. Dengan apa? Khasyatillah. Takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak lembutkan hati kita sendiri, kena ada khasyah, kena ada satu perasaan yang kita campak masuk dalam hati. Aku takutkan Allah, inni akhafullah. Na'udzubillah, andai kata kita ni orang yang terlibat dengan benda-benda yang dosa, tak payah rasa nak tinggal, teringin nak tinggal ni, dosa ni teringin nak tinggal, tapi rasa payah. Rasa payah. Allahumma layyin qalbi. Boleh juga, ya Allah, lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku kama layyanta li Daud al-hadid. Seperti mana engkau melembutkan besi kepada Nabi Daud. Maka dengan ketakutan, khasyah, takut kepada Allah, ini di antara ramuan untuk melembutkan hati supaya jangan kerah sangat sampai tak boleh dengar pengajaran, sampai tak boleh dengar kata-kata apa, tutup habis, kunci mati hati dia. Jadi itu di antara apa yang kita kongsi pada malam ini. InsyaAllah pada kali akan datang kita akan tengok ayat yang ke seterusnya, ayat yang ke-75 dan berikutnya daripada ayat-ayat daripada suratul Baqarah. Moga-moga kita diberikan kelapangan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita terus melihat dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu samalah sama. Kita minta ampun dan minta maaf sama kita. Tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim ya khatamul mursalin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.